Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Smart lane adalah istilah yang diperkenalkan oleh Plus Malaysia. Ia merujuk kepada pengaktifan lorong paling kiri iaitu lorong kecemasan untuk penggunaan kereta. Ia dilaksanakan untuk menambah kapasiti lorong di lebuh raya dan seterusnya menyuraikan trafik bagi mengurangkan kesesakan jalan raya. Paling baru adalah masa perayaan Tahun Baru Cina 2024 tempoh hari apabila Plus mengumumkan 14 lokasi pengaktifan seawal kilometer 1.9 antara Dato' On dengan Pasir Gudang hinggalah ke kilometer 156 antara Bukit Tambul dan Plaza Tol Juru. Wah, baguslah ada lorong tambahan. Cepat sikit boleh gerak kan? Itulah masalah dia. Namun ada sedikit isu kerana ada beberapa insiden dirakamkan sewaktu smart lane ini aktif. Contohnya insiden ini berlaku pada 10 Februari 2024 jam 1.42 petang. Kalau diikutkan koordinat dashcam dia, lokasi kejadian adalah sekitar kilometer 20 Lebuh Raya Plus. Berdasarkan jadual Plus, memang video ini dirakam sewaktu laluan smart sedang aktif antara Kulai dengan Senai. Kelihatan penunggang motosikal berhenti dan tidak berpuas hati dengan kereta pemilik dashcam. Pengutus video mengatakan yang dia dimarahi kerana menggunakan laluan kecemasan. Alamak, macam mana penunggang tak tahu tentang smart lane ni? Adakah penyemaran maklumat yang tidak cekap atau adakah implementasi smart lane yang lemah? Menurut Plus, lorong smart lane boleh dikenal pasti dengan papan tanda berwarna kuning sebagai titik bermulanya pembukaan lorong paling kiri untuk digunakan dan satu lagi papan tanda sebagai titik berakhirnya smart lane. Untuk smart lane yang panjang, contohnya antara Slim River dengan Sungkai sepanjang 13.3 km, papan tanda peringatan diletakkan secara berkala sepanjang laluan tersebut. Untuk maklumat anda, Smart Lane Plus terpendek adalah sepanjang 400 meter je daripada Bukit Tambun kepada Plaza Tol Juru arah utara. Berdasarkan video tutorial daripada Plus, anda boleh masuki lorong Smart Lane selepas beri isyarat awal dan bertukar lorong secara berhati-hati. Anda disarankan untuk pandu pada kelajuan sesuai dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Selain daripada Smart Lane Lebuh Raya Plus, Lebuh Raya Damansara Puchong ataupun LDP juga ada mengimplementasikan konsep hampir serupa. Penggunaan lorong kecemasan pada waktu tertentu ditandakan dengan papan tanda berwarna merah. Smart Lane bukanlah perkara yang baru tau. Ia telah diuji sejak Oktober 2019 dengan lokasi yang pertama antara Setia Alam dengan susuk keluar Plaza Tol Shah Alam laluan NKVE. Ketika itu, mereka mensasarkan pengurangan sehingga 40% trafik di lokasi berkenaan sewaktu-waktu puncak. Adakah mereka berjaya mencapai sasaran itu? Tidaklah diketahui sebab mereka tak kongsikan statistik. Smart Lane di Lebuh Raya Max telah diuji bermula 1 Jun 2023 di Plaza Tol Seri Kepangan arah KL sepanjang 2.1 km. Selepas saya tinjau dekat Twitter, X, Facebook mencari utusan berkisahkan Smart Lane, saya dapati yang ada beberapa tema aduan yang diutarakan oleh netizen. Yang pertama adalah netizen minta lorong Smart Lane ditandakan dengan lebih jelas. Contohnya cadangan lampu kelip-kelip dipasang sebagai tanda. Ada juga yang minta laluan dicat dengan garisan khas supaya pengguna sedar yang mereka sedang berada di zon tersebut. Satu komen yang menarik perhatian saya adalah tentang berapakah had laju Smart Lane. Perkara ni menarik tau sebab tutorial yang diterbitkan pihak Plus tidak mempunyai maklumat yang khusus. Sebaliknya, mereka menggunakan frasa kelajuan yang sesuai. Berapakah kelajuan yang sesuai? Sesuai untuk saya, tak semestinya sesuai untuk anda kan? Perkara ini penting kerana lorong di sebelah kanan Smart Lane biasanya dihuni oleh kenderaan berat yang dipandu perlahan. Sekiranya pengguna Smart Lane memandu pada kelajuan 110 km sejam, adakah ia berbahaya? Ditambah pula dengan lorong kecemasan yang biasanya sempit, ia pastinya lebih membahayakan. Di pihak saya pula, isu yang mungkin saya nak cungkil adalah pada segi keseragaman. Tahukah anda yang Smart Lane versi LDP hanya boleh digunakan oleh kenderaan kelas 1? Sekiranya peraturan ini dikuatkuasakan secara ketat, motosikal yang biasanya melalui lorong kecemasan perlu beratur di laluan kenderaan berat pula. Itu belum lagi kita ambil kira rekaan papan tanda yang berbeza mengikut lebuh raya. Contohnya, Plus menggunakan warna kuning sementara LDP menggunakan warna merah. Berdasarkan dokumen arahan teknik ATJ 2E/87 pindaan 2011, Guide Sign Design dan Application, warna merah digunakan untuk menyampaikan amaran sementara warna kuning untuk menyampaikan mesej. Jadi warna apa yang patut digunakan? Satu lagi yang ingin saya ajak anda berfikir adalah video Twitter yang saya nak paparkan ini. Kandungan Twitter itu berbunyi seperti menghentam penunggang motosikal yang katanya menghalang laluan di Smart Lane. Namun begitu, bukankah motosikal itu juga sedang menggunakan Smart Lane pada kelajuan yang dirasakan munasabah bagi dia? Bukankah pemandu di belakang sepatutnya mengekalkan jarak pemandu yang selamat? Maka dengan sebab itu, panduan yang jelas diperlukan supaya semua orang boleh faham tata cara penggunaan Smart Lane. Kesesakan waktu puncak bukanlah perkara baru dan tidaklah setakat di Malaysia je. Kat luar negara semua hadapi masalah yang sama. Tapi macam mana mereka menanganinya?
Suratan ataupun kebetulan, sehari selepas smart lane pertama di NKBE dibuka, negara di sebalik sana dunia juga lakukan perkara yang sama. Di Ohio, Amerika Syarikat contohnya, pihak berkuasa di sana buka smart lane di lebuh raya I-670 sepanjang 11 km. Smart lane di sana dilengkapi dengan 9 papan tanda gergasi merentasi laluan dengan 39 kamera pemantauan. Perkara yang smart tentang solusi di I-670 adalah smart lane diaktifkan secara automatik apabila aliran kenderaan bawah 72 km sejam dan ditutup secara automatik sekiranya trafik sudah lancar. Kemudian di beberapa negara macam Kanada dan juga Sepanyol, mereka memberi insentif kepada kenderaan yang bawa ramai penumpang untuk menggunakan laluan khas. Katanya mereka ini mengurangkan bilangan kereta di atas jalan raya dan seterusnya mengurangkan potensi pencemaran udara. Sepanyol menggelarkan laluan ini sebagai lorong bas VAO yang hanya boleh digunakan oleh bas ataupun kenderaan yang ada lebih daripada 2 orang di dalamnya. Kanada pula menggunakan istilah High Occupancy Vehicle (HOV) untuk merujuk pada lorong yang sama kegunaan dia. Mereka tandakan lorong tersebut dengan simbol diamond menandakan pengguna sedang memandu di atas lorong HOV. Memang bunyi dia macam canggih, namun ia tidak terlepas daripada masalahnya yang tersendiri. Kalau dah namanya manusia, otaknya pasti ligat mencari jalan menipu. Contohnya, orang yang terdesak sanggup meletakkan patung dekat kursi penumpang untuk kelihatan layak menggunakan lorong HOV. Anda pernah guna smart lane? Cuba kongsikan pengalaman anda di dalam ruangan komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe kepada Soy.bm dan share video ini dengan kawan-kawan anda. Baiklah, saya Hanif dan saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!